Okey, baik. Pihak-pihak direkod. Dengan izin mahkamah, pihak-pihak yang sama, saya mohon SP3 dipanggil semula. Baik, direkodkan. Sila panggil. Bahawasanya saya, Nizam Malik bin Bali Mahomet, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Baik. Kita sambung pemeriksaan balas oleh peguam bela bagi pihak tertuduh. Doktor bersedia okey. Kita boleh teruskan. Saya teruskan. Dr. Nizam, semalam kita dah tanya beberapa soalan. Dr. Nizam, saya ingatkan sekali lagi, kalau saya tanya soalan setuju tak setuju, hanya jawab setuju tak setuju sahaja. You don't have to explain, dan kalau tak tahu, boleh jawab tak tahu. Kalau nak saya ulang soalan. Boleh ya? Okey. Dr. Nizam, saya dengan izin mahkamah, saya mohon dirujuk saksi kepada P65, laporan yang disediakan oleh saksi. Baik, teruskan. Okey. Terima kasih. Okey, doktor, tengok laporan tersebut. Di para 4 perkataan kelewatan ya. Ya, Okey. Cadangan saya ya, setuju atau tidak, saya katakan tiada kelewatan dalam membawa Bella menerima rawatan. Setuju? tidak setuju. Ini kerana Bella telah sah positif COVID-19 pada 23 hari bulan 6 2021. Setuju? Tidak setuju. Dan pada ketika itu, Bella dalam self quarantine. Setuju? Tidak setuju. Bella juga, laju ke tuan? Teruskan. Terus sikit. Okey. Ketika itu Bella dalam Self quarantine. self quarantine. Okey. Teruskan. Dan Bella juga telah diberikan dengan izin care and attention yang terbaik menurut dengan izin Ordinary Man and Reasonable Man Test. Setuju? Saya tidak tahu. Okey. All scar ataupun connective tissue scar pada Bella secara keseluruhan tubuh badannya ada yang telah pulih, ada yang hampir pulih. Setuju? Setuju. Okey. Dan kami cadangkan ini datang daripada satu insiden yang sama. Setuju? Tidak setuju. Tetapi tangan kanan dan kiri di forearm tidak pulih lagi kerana telah berlaku infection. Setuju? Setuju. Infection ini adalah disebabkan oleh habit ataupun Bella yang suka kopek kulit ataupun kuping di tangannya. Setuju? Tidak setuju. In general, setuju sekiranya ada kuping pada luka di kopek boleh menyebabkan infection. Setuju? Tidak setuju. Saya rujuk kepada ID 37 tuan. Teruskan. Muka surat 5. Dokumen pendakwaan.
Okey, ini dokumen yang saya pernah ada bagi doktor tengok semalam ya. Ya, saya. Okey, doktor tengok di nombor 62 sehingga 71. Boleh? Parah ke apa? Ada tepinya ada nombor, jadi Nombor 62 di- sehingga 71. Nombor 2, okey. Okey, boleh doktor bacakan apa yang tertulis di parak 62? Kanak-kanak main tangan, 64, kanak-kanak kopik sesuatu dekat tangan, bagi dekat penjaga, 66, pegang tangan, 68, kopik sesuatu dekat pergelangan tangan, 70, kopik-kopik dekat tangan sambil tunjuk-tunjuk dekat penjaga. okey. Saya cadangkan daripada laporan ini yang dibaca oleh doktor sendiri tadi, Bella ada habit untuk kopek luka di tangannya. Setuju? Berdasarkan sini setuju? Ya, berdasarkan itu. Dan luka yang ada infection ini telah pun dirawat oleh Siti Bainun dengan ubat-ubat farmasi dan merujuk luka Bella di klinik setapak dan surgery Jalan Prima selepas ubat-ubat farmasi tidak berkesan. Setuju? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Dan pada 2 hari bulan 6 2021, doktor di klinik tersebut telah memberikan antibiotik kepada Siti Bainun untuk Bella. Setuju? Saya tidak pasti. Tidak pasti. Dengan izin mahkamah, saya rujuk satu resit klinik setapak dan surgery nombor resit 32001. Saya pun tandakan sebagai IDD terlebih dahulu, Tuan. IDD berapa sana? Tandakan sebagai IDD 70. IDD 70. Doktor dapat ya dokumen tadi? Ya, saya Okey, dapat. tengok dokumen tersebut. Setuju ada nama Siti Bainun dan bertarikh 2 hari bulan 6 2021. Setuju? Okey. Saya cadangkan Siti Bainun telah pergi ke klinik tersebut untuk mendapatkan rawatan dengan doktor bagi merawat Bella. Setuju? Ada kemungkinan? Okey. Okey, kita pergi balik kepada P65 doktor punya report dan juga keterangan doktor semalam. Okey? Kita in between lah, ya. Sepanjang keterangan doktor semalam, doktor katakan, saya quote ya, hadir ke hospital bagi masalah COVID-19. Setuju? Setuju? Doktor juga ada kata, kebetulan rawatan COVID-19 diperlukan, barulah terjumpa atau dikesan kecederaan. Setuju? Setuju? Saya cadangkan, disebabkan doktor tidak ada effort nak temu bual dan bercakap dengan penjaga seperti mana keperluan guideline, doktor telah masukkan fakta yang salah dalam P65. Setuju? Tidak setuju? Doktor juga telah mislead mahkamah apabila dalam para 3 menulis ada kesan luka terkini apabila doktor tidak tengok pun luka Bella kerana tangannya berbalut. Setuju? Tidak setuju? Okey. Bila tak tengok, you don't know how deep, dengan izin, is the wound, you don't know how fresh is the wound and you tak tahu how current is the wound. Setuju? Tidak setuju? Saya juga cadangkan you don't know how it looks like, dengan izin, kerana tangannya berbalut. Setuju? Tidak setuju? Dalam keterangan doktor, dalam keterangan bersumpah semalam, doktor katakan tangan Bella semasa doktor datang berbalut. Setuju? Setuju? Dan walaupun tak tengok, doktor tulis luka terkini sebab kami cadangkan doktor tengok gambar-gambar daripada social media, daripada berita-berita viral, daripada tarikh 3 hari bulan 7 sehingga 6 hari bulan 10 2021. Setuju? Tidak setuju?
Dalam keterangan doktor semalam juga, doktor katakan Siti Bainun adalah pengasas rumah bonda. Setuju? Setuju? Saya katakan bahawa fakta ini juga doktor perolehi daripada social media. Setuju? Tidak setuju. Kerana pada 23 Julai 2020, Siti Bainun datang ke hospital bersama Bella bagi tujuan bone age checking atas kapasiti membuat pengenalan diri, menghantar ke sekolah dan di bawah kapasiti individu, bukan pengasas rumah bonda. Setuju? Tidak setuju. Doktor juga tidak membuat investigation yang diperlukan. Kerana itu, doktor tidak tahu Bella diserahkan kepada Siti Bainun, bukan kepada rumah bonda. Setuju? Tidak setuju. Doktor telah gagal dalam history laporan perubatan ini kerana membuat laporan yang berlandaskan kepada social media, bukan berlandaskan guideline yang diperuntukkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi unit scan. Setuju? Tidak setuju. Semasa pemeriksaan bone age dibuat, doktor berjumpa Siti Bainun di lobi sahaja. Setuju? Tidak setuju. Dan Bella telah diperiksa oleh seorang doktor perempuan dengan izin vagina check dan juga private part hair check bagi tujuan hormon check up. Setuju? Setuju. Kemudian Bella dibawa untuk buat x-ray bagi mengetahui bone age. Setuju? Setuju. Setuju pada hari ini, di mahkamah ini, tidak ada apa-apa gambar dikemukakan bagi penemuan yang kononnya Bella berlaku dengan doktor pada 23 hari bulan 7 2020. Setuju? Tak ada gambar hari ini, doktor. Minta maaf, saya kurang faham. Hari ini 23. tidak ada sebarang gambar dibawa bagi pertemuan yang doktor kata bertemu dengan Bella pada 23 7 2020. Tarikh tu. Setuju. Tarikh 23 Julai 2020. Setuju, Setuju, Okey. Juga pada hari ini, di hadapan mahkamah ini, tidak ada laporan pemeriksaan yang doktor buat bagi Bella pada 23 Julai 2020. Setuju? Tidak. Saya ada buat laporan. Saya kata, dengar soalan saya. Pada hari ini, tidak ada sebarang laporan dibawa bagi penemuan doktor dengan Bella pada 23 Julai 2020. Setuju tak setuju? Tidak setuju. Hari ini ada ke doktor laporan tersebut? Ada pada saya Hari tapi ini tidak di mahkamah ditender. ini dah dikemukakan ke? Oh, belum dikemukakan. Tidak ada lah. Setakat ini tidak ada. Setuju? Setuju. Setuju. Okey. Ini general question. Secara generalnya, jika badan seseorang terkena air panas, it depends on the body. Progress of healing depends kepada tubuh badan seseorang. Setuju? General. Progress of healing akan bergantung kepada tubuh badan seseorang itu. Setuju? Setuju. Setuju. Ada luka yang boleh heal terlebih dahulu, ada luka yang boleh heal slowly, ada yang ambil masa yang panjang. Setuju? Setuju. Dan ada luka yang boleh infected. Setuju? Setuju. Okey. Now kita rujuk kepada D56. Wound Care Manual. Doktor buka muka surat 58 ya, doktor.
Ada? Ya. Okey, doktor bacakan para 9. If the burns are full thickness or deep partial thickness, which are unlikely to heal within 3 weeks, you may want to refer to a specialist hospital where patient may require tangential excision and split thickness skin grafting. Okey. Dalam ayat tersebut, selamat untuk saya katakan, kalau luka tersebut tidak baik dalam masa 3 minggu, refer kepada specialist hospital. Setuju? Dalam ayat tu, setuju? Referring to full thickness and deep partial thickness. Yes. Setuju ya? Okey. Sekarang doktor tengok kepada muka surat 59. Surat 59. Ya tuan. Dokumen yang sama. Okey. Boleh doktor bacakan yang pertama tadi? Yang ayat pertama indication tu dengan Roman I. Okay, no progress of healing. Tajuk dulu. Okay, indication for referral to specialist hospital after failure of conservative management. No progress of healing after 3 weeks of treatment. Okey, setuju saya katakan. Ini juga selamat untuk saya katakan tidak ada progres selepas 3 minggu dan failure of conservative management luka tersebut rujuk kepada specialist hospital. Setuju? Setuju? Setuju ya? Okey. Doktor tengok balik P65 laporan doktor. Ada ya? Ada doktor laporan? Ya, ada pada saya. Okey. Para 2 baris 4. Doktor tulis di situ, temu bual ringkas, betul? Betul? Dengan maklumat yang penting. Betul? Betul? Okey. Dan doktor juga tambah di situ, oleh kerana pesakit ada jangkitan COVID-19 dalam kesakitan akibat luka. Setuju? Setuju? Saya cadangkan, you are exaggerating, doktor. Setuju? Tidak setuju. Kerana SP2 ataupun Dr. Mina yang merawat Bella di peringkat emergency telah direkodkan di mahkamah ini menyatakan Bella dalam keadaan stabil. Setuju? Setuju? Dan daripada keterangan Dr. Mina juga telah direkodkan Bella tidak menangis. Setuju? Ke tak tahu? Saya tak tahu yang. Okey. Dan all vitals are stable. Setuju? Setuju? Setuju. Cadangan saya, tanpa merujuk kepada penjaga Bella, tanpa membaca laporan ataupun catatan Dr. Mina, you dengan izin made this incomplete, misleading, biased report. Setuju? Tidak setuju. Saya juga katakan dalam temuduga ringkas dengan Bella, doktor tidak dapat apa-apa maklumat tentang connective tissue scar pada badan Bella. Setuju? Tidak setuju. Okey. Ini berkenaan dengan kanak-kanak Down syndrome ya, yang doktor biasa tengok. Setuju dengan saya, kanak-kanak Down syndrome ada delay pain response. Tidak setuju. Dan mereka juga ada short attention span. Setuju? Okey. Dan kanak-kanak Down syndrome secara generalnya tidak ada capability untuk ingat sesuatu yang painful. Setuju? Tidak setuju. Mereka juga akan reject anything associated dengan izin with that memory. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Okey. Kerana itulah Bella, sekali lagi saya cadangkan, tidak didiagnose menghidap PTSD. Setuju? PPSD. PTSD. Post traumatic. Okey, tidak. Tidak setuju ya? Tidak setuju. Dan Ya. saya cadangkan
Maklumat Yang yang doktor yang PTSD itu saya kurang pasti ya. Sebab kurang saya tahu pasti. sebab itu bukan kepakaran saya. Your final answer is tak pasti. Ya. Tidak pasti ya. Okey. Kita rekodkan tuan, tidak, Tidak pasti. pasti saya rekodkan. Okey. Semua yang you tulis, doktor tulis dalam laporan ini, doktor perolehi selain daripada social media. Saya cadangkan doktor telah berkomunikasi dengan individu bernama Zurianti. Setuju? Tidak setuju. Kerana itulah doktor tahu siapa pelindung ataupun pegawai pelindung Jabatan Kebajikan Masyarakat Bella, iaitu Encik Imran. Boleh saya ulang soalan tu puan? Kerana itulah doktor tahu siapa pelindung Bella, Encik Imran. Minta maaf kerana itulah refer pada apa ya? Tadi soalan saya sebelum ni, you contacted Zurianti, you have communication with Zurianti. I didn't have any Okay, you communication. tak setuju. Ha. Cadangan saya seterusnya, disebabkan you ada communication dengan Zurianti lah you tahu siapa pelindung Bella. Tidak setuju. Tidak setuju. Daripada Zurianti, you dapat nombor telefon Encik Imran dan kemudian you terus telefon Encik Imran seperti mana keterangan sebelum ini. Setuju? Tidak setuju. Zurianti adalah individu yang bawa Bella and the only person yang ada maklumat tentang Encik Imran ketika itu. Setuju? Saya kurang pasti. Kurang pasti. Okey. I'm coming to the end of my cross, ya. Okey, saya cadangkan laporan doktor ini adalah misleading, bias and incomplete. Setuju? Tidak setuju. Tiada maklumat diperolehi daripada Siti Bainun. Setuju? Setuju. Banyak kesilapan fakta dan exaggerating facts dalam laporan ini. Setuju? Tidak setuju. Bella tidak datang daripada rumah bonda pada hari itu. Setuju? Setuju. Bella tidak ada dalam keadaan kesakitan dan dalam keadaan stabil. Setuju? Tidak setuju. Doktor bukan individu yang layak untuk mengulas tentang luka terkini kerana doktor tak tengok pun luka pada forearm tersebut. Setuju? Tidak setuju. Dan akhir sekali, saya mohon mahkamah dengan izin merujuk kepada IDD 68. IDD 68. Di muka surat 69. Di bahagian conclusion. Doktor boleh bacakan kepada mahkamah ini barisan pertama, ayat pertama dan ayat kedua. It is undeniable that SCAN team is a pioneering program initiative to prevent child abuse in Malaysia. However, whether SCAN team can maintain its identity and reputation is still jeopardy. Okey. Daripada ayat ini saya cadangkan SCAN team apabila tidak terpaksa dirahsiakan dan tidak diketahui oleh orang ramai, antara founder SCAN team sendiri ragu-ragu tentang identiti dan reputation SCAN team. Setuju? Tidak setuju. Ini termasuklah reputasi doktor menghasilkan laporan yang telah mislead mahkamah ini. Setuju? Tidak setuju. Tidak ada soalan lain. Saya pergi kepada Ri. Okey, teruskan pemeriksaan semula oleh pihak pendakwaan. Dengan izin Tuan, Ya, mohon untuk teruskan dengan pemeriksaan semula. baik, teruskan. Doktor,
Saya akan tanyakan berkenaan dengan follow up. Semasa pemeriksaan balas, doktor ditanya tentang pemeriksaan lanjut ataupun follow up. Doktor setuju tiada pemeriksaan lanjut selepas 2 hari bulan 7, 2021. Doktor juga setuju tak ada tarikh follow up dari doktor. Betul? Tidak setuju. Ada tarikh. Ada. Tetapi semasa diperiksa oleh peguam, semasa disoal oleh peguam, doktor kata doktor setuju tiada tarikh follow up daripada. Saya tidak melihat pesakit. Sekejap ya doktor. Jadi boleh doktor jelaskan mengapa tak ada tarikh follow up daripada doktor? Okey. Tuan Hakim, untuk jawab, boleh tak saya dapatkan manual yang ditender semalam berkenaan dengan guideline atau garis panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia? Tak apa, ini untuk jawab saja. So, Pasal ni isu dia, macam TPR bangkitkan. Dia peguam cadangkan kamu tidak beri tarikh follow up. Kamu sendiri tidak beri. Kamu setuju. So, saya setuju. So TPR minta you jelaskan. Okey, Tuan Hakim. Jadi tarikh temujanji telah diberikan kepada pesakit ini untuk follow up. Seperti mana prosedur dan garis panduan dalam... Perlahan-lahan doktor sebab kami nak faham. Sebenarnya tarikh temujanji atau susulan untuk diperiksa oleh pasukan scan telah diberikan seperti garis panduan suspected child abuse and neglect dan penderaan kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kenapa cakap semalam tu dia nak tahu kenapa cakap tidak tapi awak tak saya berikan tidak dapat melihat pesakit pada hari tersebut, memandangkan saya terpaksa melihat pesakit COVID pada hari tersebut, dan pada hari yang sama pesakit dilihat dalam temujanji untuk klinik plastik surgery dan rekonstruktif. Okey. So ada doktor melihat pesakit pada hari tersebut. Okey doktor. Setakat itu dulu. Seterusnya berkenaan dengan laporan yang doktor buat. P65 ya. Ketika ditanya oleh peguam tanya, butir-butir tentang laporan yang mana doktor bersetuju tidak kesemuanya ada. Sebagaimana yang ditunjukkan kepada doktor dalam garis panduan sekejap tanya. D berapa? Ingat D berapa? P66. Garis panduan P66. D kan? D66. D66. D66 muka surat 44 ketika itu. Boleh saya mohon untuk rujuk saksi kepada dokumen tersebut? Boleh doktor rujuk semula muka surat 44 tersebut dan rujuk juga laporan yang disediakan oleh doktor dan jelaskan yang mana butir-butir yang tiada dalam laporan doktor. Laporan perubatan sesediakan pada 6 hari bulan Oktober 2021 telah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia manual yang bernombor D66. Dalam muka surat 44 garis panduan ini telah menyatakan garis panduan menyediakan laporan perubatan, dan saya telah mengikut hampir semua di sini. Boleh saya jelaskan lebih lanjut, memasukkan pemeriksaan yang relevan tanpa menggunakan perkataan-perkataan medical jargon, memasukkan
positive physical finding, bermaksud dari segi hasil pemeriksaan yang positif, saya tidak memasukkan ciri-ciri ataupun maklumat dari segi emosi dengan psikologi. Doktor, boleh tak bila doktor bacakan, nyatakan nombor pada muka surat 44 tersebut, sama ada ditandakan sebagai Roman atau tidak, memandangkan saya tak ada salinan tersebut. Oh, dia bukan Roman, dia ada macam bulat. Oh, okey. Dia bulat yang pertama. Bulat yang pertama, rujuk Memang seperti saya ada ikut sebab ada memaklumkan hasil pemeriksaan tanpa menggunakan medical jargon. Saya telah masukkan hasil pemeriksaan fizikal yang positif. Bulat yang kedua, saya tidak masukkan berkenaan psikologi dan emosi kerana saya bukan seorang pakar psikiatri, dan saya dah masukkan dalam perenggan yang keempat dalam laporan saya, yang saya jelaskan di situ bahawa kalau perenggan keempat baris yang kelima, ya, laporan terperinci berkaitan dengan laporan perubatan psikiatri disediakan oleh pasukan psikiatri kanak-kanak dan remaja Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur, kerana mereka lebih arif berkenaan dengan masalah psikologi. Jadi bulat kedua ini saya telah ikut seperti mana garis panduan. Bulat yang dan bulat ketiga berkenaan dengan rekod dokumen all positive finding, saya telah masukkan masa dan tarikh. Saya dah masukkan tarikh pesakit masuk ward, tarikh pesakit keluar ward, dan saya telah masukkan tarikh yang khas di pesakit diperiksa untuk ujian bone age, sebab tarikh itu berbeza dengan tarikh kemasukan ward. Kalau kita lihat di perenggan yang ke-5, apabila ujian bone age dijalankan, saya telah masukkan tarikh yang spesifik. Ya, dan pada butiran pesakit ada tarikh kemasukan dan keluar daripada ward. Okey, untuk bulat yang seterusnya iaitu berkenaan dengan diagram dan fotografi, dengan jelas tertera dalam garis panduan ini, kalau saya dapat baca dalam bahasa Inggeris, fotografi with name, registration number, date, time taken, photographer's name for physical or sexual abuse cases usually kept as a reference for the doctor rather than to be submitted to police. Saya telah mengikut garis panduan ini, yang mana semua gambar-gambar dan dokumen-dokumen kecederaan telah disimpan untuk tujuan rujukan, dan saya ada buktinya dalam rekod kami yang saya bawa, dan tidak diberikan kepada polis. Ini adalah garis panduan yang saya ikutlah. Dan pada bulan terakhir, pada ketika saya memeriksa pesakit ini, sayalah seorang satu-satunya doktor pada ketika itu. Saya tidak memandangkan situasi pada ketika itu adalah pesakit masuk ke ward COVID-19, maka saya tidak boleh bawa pasukan yang besar dan mendedahkan rakan sekerja saya untuk mendapat risiko COVID-19. Jadi saya telah pergi memeriksa, mengurangkan risiko. Saya seorang doktor dalam pasukan saya, dan oleh sebab yang demikian, atas tujuan mengurangkan pendedahan, saya laporan ini disediakan oleh saya sebab saya memeriksa pada ketika itu. Jadi saya telah mengikut semua garis panduan pada muka 44, Tuan Hakim. Okey. Teruskan soalan. Dalam penyediaan laporan perubatan saya lah. Berkenaan dengan tantrum, ya. Tantrum, doktor ditanya secara general, pesakit SG dapat alami tantrum. Doktor setuju. Sekiranya Bella tantrum dan dia telah menjatuhkan termos air dan mesin kuih. Maaf, Tuan. Saya rephrase sedikit, ya. Doktor ditanya tentang tantrum, kanak-kanak sindrom Down. Doktor juga ditanya tentang logo yang tidak difahami oleh kanak-kanak sindrom Down. Okey. Kemudian peguam telah cadangkan kemungkinan Bella tak fahami sindrom, dan dalam episod tantrum
dia telah menjatuhkan termos air dan mesin kuih kerana tak faham simbol. Doktor setuju. Doktor setuju dengan kemungkinan bahawa kerana Bella tak faham sindrom dan Bella ada tantrum, boleh menjatuhkan termos air dan mesin kuih. Doktor setuju semasa disoal oleh peguam. Betul ya? Ya, betul. Betul. Jadi sekiranya kemungkinan tersebut berlaku, apakah kesan kepada kanak-kanak sindrom Down secara umumnya dan kepada Bella? Melihat kepada hasil pemeriksaan saya kepada kecederaan ataupun luka terdapat pada Bella, saya merasakan sekiranya ia adalah sebabkan termos jatuh, ya, maka dari segi kecederaan tersebut dia akan ada sedikit, ada kecederaan simbahan ataupun splash injury. Dan splash injury ini apabila dia disebabkan oleh kemalangan atau terjatuh atau tertumpah, maka terdapat pattern, ya, iaitu pun corak kecederaan itu yang mana dia tidak setumpuk pada satu tempat. Dia akan ada kecederaan pada satu bahagian dan disebabkan graviti mungkin dia meleleh atau menitik dan ada kesan lecur sedikit di bahagian tubuh badan lain. Tapi ini tidak berlaku dalam kes Bella. Kes Bella, kecederaan dia dalam peringkat berbeza, ya, dengan masa yang berbeza sebab pelbagai peringkat. Okey, tadi doktor kata tetapi ini tidak berlaku pada Bella. Boleh doktor jelaskan? Dalam kes Bella tidak ada pattern atau corak seperti mana kemungkinan dia meleleh ataupun tumpuk-tumpuk kecil seperti graviti, ya, sebab kita apabila benda jatuh dari tempat yang tinggi, cecair itu akan turun ke tanah, kepada lantai. Jadi sekiranya ada kecederaan dia meleleh, akan ada sedikit kesan tumpuk kecil kat bahagian badan lain yang tidak dilihat dalam kes Bella. Yang so dia tidak konsisten dengan sejarah dia air itu terjatuh daripada termos flask tersebut. Okey. Okey, doktor. Seterusnya sebentar tadi doktor ditanya dengan laporan perubatan doktor yang menyatakan P6 yang menyatakan kesan luka terkini pada kedua-dua belah lengan pesakit. Doktor telah melaporkan kesan luka terkini walaupun doktor setuju bahawa doktor tidak tengok luka tersebut. Boleh doktor jelaskan bagaimana doktor boleh membuat kesimpulan ataupun laporan tersebut? Dalam laporan ini, saya tidak memberi komen berkenaan dengan luka terkini disebabkan kesan luka tersebut dibalut. Tapi saya sebagai seorang pakar pediatrik yang telah melihat Bella, sebelum saya melihat Bella, saya telah meneliti dokumen-dokumen dari segi sejarah luka dan saya juga telah melihat progression medical note, iaitu medical legal document yang menerangkan perkembangan terkini dan pemeriksaan daripada pakar plastik surgery dan rekonstruktif yang telah memberikan diorang lebih pakar dalam bidangnya, that's the expert area, dan telah di dokumen yang telah ditulis, dicatat dengan begitu mendalam dalam rekod perubatan. Saya juga telah mengambil langkah usaha untuk menghubungi doktor tersebut dan mendapat maklumat secara mendalam tentang luka terkini tersebut. Jadi, pada pendapat saya, untuk saya membuka luka dan semata-mata melihat luka dengan bukan sebagai pakar plastik surgery, itu tidak membantu, malah akan memberi kesakitan tanpa sebab kepada Bella. Atas sebab yang demikian, sebagai seorang pakar pediatrik, saya tidak mahu melihat sebenarnya tidak membantu, tapi saya telah berkomunikasi dengan pakar plastik surgery yang berkaitan dengan kes Bella tersebut yang insya-Allah akan hadir ke mahkamah untuk memberikan keterangan. Okey. Dan saya masukkan dalam laporan perubatan saya maklumat yang telus bahawa saya tidak melihat luka tersebut atas sebab-sebab keselesaan Bella.
Okey. Okey, terima kasih doktor. Tadi doktor juga ditanya tentang di dalam laporan doktor yang menyatakan pesakit dalam perenggan kedua oleh kerana pesakit mendapat jangkitan COVID-19 dan dalam kesakitan akibat luka. Okay. Doktor masih menegaskan bahawa bela ataupun pesakit dalam kesakitan akibat luka, walaupun doktor setuju bahawa bela dalam keadaan stabil dan vital adalah stabil. Boleh doktor terangkan bagaimana, mengapa doktor masih tulis dalam kesakitan akibat luka? Okey. Kes bela memerlukan dua sebab bela ada berada di ward. Satu ialah sebab COVID-19. Sebab kedua adalah disebabkan oleh masalah kulit atau kecederaan kulit yang berlaku kepada bela. Jadi apabila dari segi faktor sakit, faktor sakit dia bukan sama ada sakit itu satu ialah sakit ada dan sakit tiada. Ya, memang Sakit apa doktor? kesakitan sama ada atau tiada, tapi sakit apabila ada, dia bukannya sakit tu dia ada skala. Dalam hospital kita akan mengukur kesakitan tersebut dalam skala 0 dari pukul sampai ke 10. Dalam skala itu tak bermakna pesakit tidak nampak dari segi raut wajah dan tingkah laku yang dia dalam kesakitan dia tidak sakit. Dia masih mengalami sebahagian sakit kerana jelas terang lagi bersuluh dia ada kecederaan pada luka di seluruh badan. Kesakitan tu mungkin ada. Jadi untuk tak bermakna tanda vital dan keadaan stabil pesakit tidak kesakitan. Pesakit ada kemungkinan mempunyai kesakitan melihat kepada kecederaan yang kritikal tersebut walaupun bahagian tubuh badan tersebut berbalut. Jadi saya sebagai seorang pakar pediatrik yang mengambil berat tentang pesakit yang memberi kesan-kesan kulit yang sangat kritikal di seluruh badannya, saya merasakan terdapat faktor kesakitan di situ, mungkin peringkat yang tidak teruk dan terkawal selepas rawatan diberikan, maka itu saya memasukkan maklumat tersebut dalam laporan perubatan saya. Okey, terima kasih doktor. Okey, doktor juga dirujuk dengan satu transkrip CIC. Okay, IDD 37 1 hingga 9. Dah ada. Doktor ada. Tuan, ID tuan, bukan IDD. ID 37. ID ID 37 1 hingga 9. Okey. Okey, doktor ada pengetahuan tentang bagaimana transkrip ini disediakan, di mana bela pada masa ini dan apa terjadi semasa Soalan saya merujuk spesifik kepada page tertentu sahaja. Ya. Dia merujuk pada page tertentu, tapi soalan merujuk kepada dokumen tersebut. Dokumen tersebut. Tak apa, saya benarkan. Apa pengetahuan doktor tentang temu bual? Kerana transkrip ini, kalau doktor tengok, ia adalah transkrip yang disediakan dengan temu bual kanak-kanak. Ada pengetahuan doktor? Doktor ada pengetahuan atau tidak tentang temu bual kanak-kanak bersama kanak-kanak tersebut? Okey, saya tahu saya telah diberi apabila salah sebahagian daripada prosedur follow up saya kepada bela ialah melalui pegawai pelindung mengetahui ada pengetahuan tak doktor? Ada pengetahuan. Ada tak? Saya ada pengetahuan berkenaan ini, tapi komen saya untuk transkrip bahasa asal untuk temuduga CIC Child Interview Center ini, maklumat ini hanya diambil dalam satu jangka masa yang singkat. So pelbagai kita tidak boleh extrapolate, panjangkan, dan kita tidak boleh mengambil andaian. Tak apa. Ya. DBP nak tanya ada pengetahuan ke tak? Doktor kata doktor ada pengetahuan, tapi doktor nak jelaskan
jawapan-jawapan doktor yang bersetuju dengan bahagian tertentu dalam transkrip yang menunjukkan bila kopek sesuatu dekat pergelangan tangan, Bella tidak tahu membezakan kertas dan baju. Okey. Jadi boleh doktor jelaskan bagaimana doktor boleh bersetuju dengan transkrip tersebut? Saya bersetuju dengan transkrip tersebut disebabkan apa yang tertera di dalam dokumen yang ditunjukkan kepada saya. Jadi ini satu bentuk andaian daripada satu Tak apa, doktor bersetuju atas sebab transkrip dokumen yang tertera, tak apa. bukan sebab lain. Saya yang andaian ke apa tu nanti mahkamah akan tentukan. Okey, dokumen yang tertera ya. Ya. Seterusnya. Saya tiada soalan lagi untuk pemeriksaan semula, Tuan. Okey. Terima kasih Dr. Nizam atas kerjasama yang diberikan. Mahkamah dengan ini melepaskan kamu daripada menjadi saksi kes ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Itu sahaja. Dengan izin Tuan. Ya, teruskan. Saksi pendakwaan keempat, Dr. Shishadri Sridhar masih belum sampai. Walau bagaimanapun saya percaya kami dimaklumkan dalam perjalanan. SP4 dalam perjalanan Ya. Doktor siapa nama dia? Shishadri Sridhar. S-H-E-S-H-A-D-R-I. Saya ambil Sridhar. Masih dalam perjalanan Berapa lama lagi? Kita stand down berapa? Cadangan? Mungkin dalam 15 hingga 30 minit. 15 hingga 30 minit. Kita tangguh sebentar untuk kehadiran saksi seterusnya. Ya. Sementara itu boleh rehat. Kamah? Tangguh. Terima kasih.